Memanglah ni kata pengarang ni muka surat 104 penggang bawah sekali ya. Dia kata memanglah maknanya memanglah ia sungguh maknanya ya. Memanglah ia sungguh maknanya. Kalau telah mulai mengerjakan solat selain daripada solat Jumaat, kalau kita mula sembahyang, kita mulakan sembahyang tu dalam waktu tu lah maknanya, dalam waktu tu. Katakan kita mulakan sembahyang dalam waktu zuhur. Jumaat lain, ini nak khabar sembahyang fardu yang bukan sembahyang Jumaat. Kita pergi Allahu Akbar, kita sembahyang zuhur ya, dalam waktu dia. Kita mula dah sembahyang dalam waktu zuhur. Selain daripada sembahyang Jumaat, nak masuk sembahyang Jumaat ni, sembahyang Jumaat tu kita buang dulu, nak khabar ni dulu. Pada waktu yang masih muat untuk sembahyang, waktu tu muat, teluh kita sembahyang. Teluh kita sembahyang. Maknanya kita pergi masjid kita ni, kita pergi tu ujung apa ni, ujung waktu zuhur dah. Dekat dah dengan asar. Dekat dengan asar dah. Maknanya kalau tu Allahu Akbar tu kan, aku mampu tu zuhur tu, dan kita sembahyang zuhur 4 rakaat, lepas tu masuk waktu asar. Itu maknanya nanti dulu. Bukan begitu. Kalau telah mulai mengerjakan solat, kalau kita mula sembahyang Allahu Akbar tu, bila tu kita mula Allahu Akbar tu? Pada waktu yang masih muat untuk solat. Masa tu teluh kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Lepas tu masuk asar. Maka ia diperolehkan, boleh kita buat begitu, tak apa. Tak apa. Tak berdosa. Kerana kita takbir tu dalam waktu zuhur. Kita beri salam pula waktu zuhur juga. Cukup dengan 4 rakaat tu. Cukup. Tak apa-apa. Gitu dia. Cukup. Sebab itulah orang yang tidak belajar ilmu fiqh ni, dia memastikan masuk dah waktu zuhur ni sembahyang. Sedangkan bukan semua orang tu tak ada kerja belaka. Ada kadang-kadang nak beli tiket, kadang-kadang nak tu, nak ni, nak pergi pasar dan sebagainya. Tidak mesti masuk waktu zuhur tu kita wajib sembahyang lalu. Bila orang bang babi tu wajib sembahyang waktu zuhur. Tak mesti tu. Sebab waktu zuhur tu luas. Berapa jam waktu zuhur tu? 3 jam lebih. Dan 3 jam itulah dipanggil waktu yang diluaskan. Nak sembahyang depan boleh, itu afdalnya. Tengah pun boleh, hukumnya sunat. Akhirnya boleh tapi makruh. Sembahyang semacam. Asalkan teluh kita sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk waktu asar. Tak apa-apa. Sebab kita buat tu teluh 4 rakaat. Jadi hukum ni kita boleh qiyas kepada kita ada kerja. Kita buat jamuan. Ramai. Waktu bunyi gebang. Allahu Akbar. Kita kul kesah dah. Zuhur ni orang mari ni, zuhur ni orang mari ni. Anjur, boleh. Kita niat nak takhirkan sembahyang itu di akhir waktu. Asalkan teluh sembahyang tu. Tapi pahala tu kurang lah mana tak? Dalam waktu kan? Jadi waktu sembahyang ni dipanggil waktun muwassa'un, waktu yang diluaskan, bukan sekejap. Zuhur 3 jam. Kalau wisa tu kan panjang masa dia. Start daripada habis waktu maghrib, wisa, malam wisa lagi. Pukul 2 malam wisa lagi. Pukul 4 malam wisa lagi.
Bila saja nak sampai ke titik tari tu, sejam setengah, sejam 20 minit, habislah waktu Isya. Panjang Isya, start daripada kita habis sembahyang garik masuk Isya. Pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pukul 5. Panjang waktu Isya tu. Jadi kita nak sembahyang Isya dan pukul 4 malam. Akhir tak apa-apa. Pasal ada waktu dia lagi. Maknanya hukum Tuhan ni dia tak menyusahkan kita. Masa tu walah lah. Kalau nak hak molek sekali berdepan sekali. Itu afdalnya. Nak molek sikit ubah tengah waktu. Nak ubah akhir sekali boleh juga tapi makruh. Tidak berdosa. Tak berdosa. Makruh kan? Dia tak berdosa. Itu dia. Pasal kita buat dalam edah dia dan waktu dia tu. Itu hukum dia. Jadi jangan kita kata kena, semayang tu Isya dah ni. Isya dah ni, semayang. So waktu. Itu mana kita tak belajar dengan fiqh dah. Untuk menggalakkan semayang waktu memang boleh lah. Itu lagi bagus. Tapi kita boleh tangguh semayang zuhur tadi sebab kita ada urusan apa ni, urusan kedua kendara kita tangguh sikit. Setengah jam lagi nak waktu asar. Boleh kita semayang zuhur. Setengah jam belum asar. Itu makna ada dipanggil rukhsah, keringanan diberi pada kita. Ya. Ya. Tak baca bismillah. Dia begini. Memang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bacaan-bacaan apa saja sebelum kita sembahyang tu. Usolli pada zuhuri pun tak ada juga. Bersama Nabi tak ada. Bismillah pun tak ada. Baca Quran belum mayang pun tak ada. Salawat atas Nabi pun tak ada. Yang mengatakan ada begini. Yang mengatakan ada ialah kita kata usolli pada zuhuri kan. Aku semua tu 4 rakaat sunat Taala kan. Allahu Akbar tu maknanya kita berlapan niat sebelum kita takbir tau. Aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Dan kita aku sembahyang pada zuhur. Cuma kita berlapan tu nak tolongkan jangan lupa niat. Beri segenar dulu. Kita bangun cacah tu. Kita kata aku sembahyang pada zuhur. Kalau orang Arab usolli pada zuhri lah. Kalau Melayu aku ni aku nak apa? Aku nak pada zuhur. Aku sembahyang pada zuhur. Cukup dah kosak tak ajing kan? Aku sembahyang kosak fardu ta'aruf zuhur ta'yin. Allahu Akbar. Jadi aku sembahyang pada zuhur. Kita ingat aku sembahyang pada zuhur. Kita angkat tangan Allah. Ingat hati kita sembahyang pada zuhur. Jadi hak kita aku sembahyang tu hak depan tu dipanggil 8 niat. Sebut niat untuk mengingatkan hati supaya pasal Allah tu jangan kelain, ingat aku sembahyang tu lah, tolong. Gitu dia. Ya. Memang tak ada bismillah. Tak ada sungguh bismillah depan tu. Ya. Memang tak ada sungguh itu. Cuma hak kita ni usolli pada zuhur itu sunat. Sunat kata usolli pada zuhri Allah. Aku sembahyang pada zuhur. Allahu Akbar. Gitu dia. Gitu dia. Tidak ada dalam hadis Quran menyuruh kita berlapan niat sebelum takbir. Hanya sunat menurut ulama fiqh.
Macam Imam Nawawi kata begitu sunat. Disunatkan kamu berlapaz dengan lidah. Yusannu lahu at-talaffuz bil lisani bin niyah bil manwi. Artinya sunat pada kamu berlapaz dengan niat sebelum takbir. Kubala takbir boleh sikit takbir. Orang mazhab lain masih duduk dia ambil semayang di koloh tu katakanlah. Maksud saya. Dia niat ada semayang dia. Dia niat ada nanti dia. Sampai sini Allah Akbar. Tak niat dah. Pasal niat belum semayang. Kita niat latih. Jadi sebelum kita niat latih tu, kita niat dulu di lidah kita. Aku semayang putus zuhur. Allah. Tapi yang kuat dengan orang. Dengan orang ha. Bukan orang ni kuat ni. Sebab seorang-seorang dia tak apa lah. Sebab jemaah kata dia orang. Biasanya usolli pada zuri. Kita kata aku sampai putus zuhur. Dia rasa pelik. Usolli pada zuri tu orang Arab. Orang Melayu aku sampai putus zuhur lah. Boleh tak apa. Dah saya baca bismillah. Cepat itu tu bismillah. Kerana apa? Lepas tu bismillah juga. Alhamdulillah kan. Awak tula je. Itu dia. Baik. Jadi kalau seorang tu dia semayang, tinggal lagi waktu yang masih muat teluh untuk solat, maka ia diperbolehkan tanpa makruh, maka dibolehkan dia dengan tak ada makruh, tak dibenci pun, untuk memanjangkan solat dengan bacaan dan ayat zikir hingga melewati waktunya sekali pun tak apa-apa pun gitu. Tengok hukum dia. Kita katakanlah kita nak sembahyang zuhur tak akhir sikit katalah. Pasal kita dalam perjalanan. Nak pergi ke Marang ke apa ke. Ingat saya zuhur lewat sikit tak? Sampai di rumah katakanlah 5 minit lagi sampai ke rumah. 5 minit sampai ke rumah. Dah. Adaknya telus sembahyang tak? Kita pun sembahyang. Allahu Akbar, sembahyang. Sampai 5 minit kita sambung ayat-ayat lain sampai masuk waktu lain. Tak apa. Tak apa. Tak makruh. Kerana kita masuk dah dalam tu, tengah-tengah habis waktu orang pumbang, kita masih lagi boleh baca tahiyat. Sunat-sunat tu, kama solat al-syarif wala sabri fil amin boleh baca. Ini dia. Hukumnya gitu. Jangan kita kata kita baca baca sembahyang tu at-tahiyyatu baru siapa tu masuk waktu asar. Kita pun bisa salah lalu start tu. Tak boleh baca surah sunat dah. Baca tahiyat bisa salah. Tak apa, lewatkan sikit. Biar perhabis. Baca-baca sunat tu. Boleh. Tu dia kata tu. Boleh. Kerana waktu memang kita boleh dapat rakaat. Cuma kita nak tambah lagi tahu masa dalam waktu lain sikit. Masa teluh boleh kita panjangkan. Boleh lah. Macam kita sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur panjang sikit sembahyang zuhur tu panjang. Teluh sembahyang rakaat. Lepas tu lajuk sampai 6 minit 7 minit tak apa. Tak apa, boleh. Tak makruh. Mana bukan haram lah mana. Harus. Boleh. Harus. Bukan sunat. Tidak makruh maknanya bukan haram, bukan haram. Harus maknanya. Mana boleh. Tak jadi batal sembahyang tu. Itu dia kata. Itu dia kalau telah mulai mengerjakan solat. Itu dia pada waktu yang masih muat untuk sembahyang. Waktu kita dah sembahyang akhir tu, dah 4 rakaat tu. Dah. Maka diperbolehkan tanpa makruh, boleh kita panjangkan sembahyang sampai waktu asar pun tak apa. Bukan makruh, harus boleh. Makruh untuk memanjangkan solat dengan bacaan-bacaan atau zikir-zikir dan sembahyang hingga melewati waktunya. Hingga sampai masuk waktu. Masuk waktu lain. Tak apa. Itu dia. Tak apa.
Bukan sekali pun tidak sempat meletakkan satu walaupun tak dapat serakaat pada waktunya. Menurut pendapat yang muktamad. Pendapat muktamad boleh. Boleh, tak apa. Telur dah masa itu sembahyang rakaat tu. Tapi kita panjang ke sampai tambah 5 minit lagi. Tidak apa-apa, tak maku. Maknanya harus sama ni. Harus sama ni. Boleh, dibolehkan begitu. Sembahyang jemaah tak boleh. Ini semua waktu ni. Sembahyang seorang diri ni, sembahyang jemaah lain. Sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah, perkara yang paling basic sekali, asas sekali ialah sembahyang jemaah. Bila kita sembahyang jemaah jadi makmum, kita mesti mendapat satu rakaat sembahyang dengan imam. 2 rakaat pun sangat boleh. Kalau kita tak boleh sembahyang serakaat dengan imam pun, rakaat pertama kita main akhir tak boleh, rakaat kedua tak boleh. Kita pergi sembahyang rakaat kedua tu imam dah bangun cacang dah. Kita kenalah sembahyang 4 rakaat lepas imam bersalam. Ingat baik. Jangan pula kita pergi akhir, kita pergi rakaat yang kedua, imam dah i'tidal rakaat kedua dah. Imam sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Imam pun sujud rakaat kedua. Kita bagi-bagi Allahu akbar. Lepas imam bersalam, kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang Jumaat. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sembahyang, ingat sembahyang Jumaat lain dengan ni. Sembahyang Jumaat, kalau kita pergi sama dengan imam, rakaat pertama dengan imam, rakaat kedua dengan imam, tepat. Pahala awal, pahala akhir sama. Pahala sah boleh, pahala takbir sama dengan imam boleh, pahala salam dengan imam boleh, pahala apa ni, ikut imam boleh. Kalau kita dah pergi rakaat pertama, kita pergi rakaat kedua, imam pun rokok rakaat kedua, imam rokok. Balik imam rokok, jangan kita baca alham. Walaupun bismillah pun jangan baca. Jangan baca. Jangan baca. Imam rokok. Imam rakaat kedua kan? Sujud yang kedua. Allah. Kita pun mari. Allah. Tak tu. Jangan kita rokok. Ikut dia bercakap tu. Lepas imam bersalam, kena tambah 4 rakaat belakang. Kerana kita tak dapat dengan imam. Bezanya kalau kita pergi rakaat kedua. Allahu akbar, imam rakaat. Dah saya baca Fatihah, rakaat. Ini tidak. Boleh rakaat sekarang. Lepas tu, lepas bersalam, tambah rakaat lagi. Saya baca. Kata Nabi, qiraatul ma'mum, qiraatul imam. Maknanya baca makmum Fatihah tadi tanggung oleh imam. Tanggung guana bukan imam tanggung guana. Imam tanggung. Orang mari lewat, makmum masbuk, Fatihah dia tak wajib dia baca. Kalau dia baca pun tak boleh baca. Nabi kata tak boleh. Baca makmum tu, Fatihah tu ditanggung oleh imam. Apa maknanya ditanggung imam? Imam yang nak tanggung kita jadi makmum, tak payah kita tambah rakaat tadi. Tak payah baca Fatihah tadi. Imam tu mestilah orangnya melek. Di semayang tu bersuci. Dia ada semayang. Dia menghadap kiblat. Bersih pakaian. Kau nampak setapan darah ada di belakang dia. Kita nak ikut dia. Rokok sama dia. Tak boleh. Dia tak boleh tanggung baca apa itu kita. Imam tu mesti kita yakin benar. Nak ikut dia. Imam rokok, dia rokok. Lepas tu nampak darah ada belakang dia. Tak boleh. Sembahyang semula kita. Jadi imam mana yang boleh tanggung Fatihah kita? Tak payah kita baca Fatihah. Pak dia baca dah. Imam
yang cukup kamar dia, suci pakaian dia, suci apa ni hadah dia dan sebagainya. Pakai hadah dia tak nampak kan, tapi kalau kita tahulah maknanya dia pegang katakan abang dia batal ke sembahyang, tak boleh ikut dia, nak ambil sembahyang tak boleh ikut dia, tak boleh ikut dia. Jadi imam yang tangguh tu orang molek lah. Kemudian hendaklah imam tu rokok, kita sepak rokok sama dia, berserta dengan tawan nina. Jadi semua jemaahnya, maksud saya ialah nak dapat rakaat sama imam tu, hendaklah kita dapat sekurang-kurangnya kita dapat serakaat dengan imam. Maknanya rakaat yang kedua, imam bangun, kita baru datang, kita Allahu Akbar. Imam baca Fatihah tak apalah, kita baca Fatihah. Tapi kalau dalam kes seperti ini, kita pergi Allahu Akbar, imam dah rakaat, kita rakaat. Imam tidak, kita tidak. Nak sujud, duduk baca tahiyat akhir, tambah rakaat ke belakang. Batas dia ialah kalau dah kita rakaat sama imam rakaat, kita rakaat. Tak maknanya sekejap. Imam rakaat, kita rakaat. Dan rakaat sama rakaat tu. Boleh rakaat tu walaupun tak baca-baca. Jadi lepas imam bersalam, barulah kita tambah rakaat lagi. Kalau tidak dah macam tu, imam bangun, kita Allah Akbar, nak rakaat jangan. Dah tu. Ikut dia. Tambah rakaat di belakang. Itu maksud di sini. Itu cara dia. Jadi semua Jumaat tu lain sikit. Lain sikit. Jangan kita buat macam kita tak sedang, kita pergi rakaat yang kedua, lepas imam salam kita bangun pergi sembahyang 2 rakaat sembahyang Jumaat. Itu bukan. Sebab apa? Sembahyang Jumaat asal dia 4 rakaat. 4 rakaat. Dia buang 2 rakaat, dia tambah dengan ketebah. Yang pertama, ketebah yang kedua, tinggal 2 lagi. Jadi kalau tidak sedang kita dengan imam tu macam zuhur sembahyang 4 rakaat. Kalau dah rakaat sama imam pada rakaat kedua. Gitu je. Jadi benda ni kita berasa pelik sikit. Mana peliknya? Sembahyang Jumaat, niat Jumaat, mari akhir masbuk. Bila sembahyang belakang 4 rakaat pula macam zuhur. Guna begitu. Sedangkan sembahyang Jumaat tu 2 rakaat, pergi sembahyang 4 rakaat. Macam zuhur kan? Macam nak jawab? Macam nak jawab? 4 rakaat tu kan sembahyang Jumaat 2 rakaat. Pasal apa datang sembahyang Jumaat tadi 4 rakaat pula? Niat Jumaat sembahyang 4 rakaat. Sedangkan Jumaat tu 2 rakaat. Di mana isu mesej terbit di situ? Guna tu. Apa nak jawab? Kata seorang ulama, kata dia ialah kerana asas sembahyang Jumaat tu 4 rakaat. Bila dia buang tinggal 2 rakaat tu, buang apa ni? Khutbah awal, khutbah yang kedua buang, jadikan 2 rakaat. Adapun yang dikenakan sembahyang tu 4 rakaat itu ialah kerana tak padang. Nak buat 2 rakaat tak padang. Buat 4 juga. Buat 4 juga berpadang. Fadilat dan 2 rakaat tu ditapun dengan 4 rakaat. Semacam zuhur, bukan zuhur. Itu cara dia. Itu cara dia. Nak tapung. Biar banyak sikit. Sebab fadilat sembahyang Jumaat tu memang lebih. Dah kalau kita mari akhir, kena buatlah 4 rakaat. Nak imbangkan. Nak jadi piawai. Biar dia standard tu. Jadi cara dia. Itu dia. Fa'il lam yabqa minal waqti ma yasauha aw kanat jum'atan lam yajidil maddu. Kalau mulai pada waktu yang sudah tiada cukup untuk salah, kalau waktu tu seminit 2 minit lagi
Sembahyang zuhur 2 minit lagi, seminit lagi nak untuk asar. Tak boleh panjang-panjang. Rekah-rekah tu dulu, rekah-rekah aja. Sama juga dengan sembahyang apa ni, sembahyang Jumaat tu tak boleh panjang-panjang. Buat pendek-pendek, derah-derah sikit. Dan laki inilah sembahyang Jumaat ni ada orang yang pandai, dia buat secara ringkas. Dia kata orang pandai tu nak khabar ni, orang pandai. Ada seorang guru tu, guru polis dia nganjur polis sini. Dia dah meninggal dah. Dia pergi semayang sebuah masjid. Dia jadi guru polis. Dia suruh polis dia nganjur. Dia dah meninggal dah, Allah yarham tu. Dia pergi semayang jemaah rakaat yang kedua. Allahu Akbar, kata imam. Semayang. Imam bangun rakaat kedua. Imam bangun. Lalu imam bangun. Baca rakaat kedua. Bila saja dia pergi Allahu Akbar, dia bangun. Allah. Imam baca Fatihah habis dah. Imam rokok dah. Imam rokok. Bila imam rokok, makmum tadi Allah Akbar rokok. Mana makmum imam dia tak ada baca Fatihah sama imam dia lewat. Imam baca Al-Ham tu dia tak mari pergi masjid. Bila imam rokok, rakaat kedua, ustaz tadi pun mari rokok tu. Boleh rakaat ni tu. Boleh rakaat tu. Imam bangun, dia bangun. Imam rokok, dia rokok. Imam iktidal, dia iktidal. Imam sujud, dia sujud. Imam duduk, dia duduk. Imam sujud kedua, imam baca tahiyat akhir, baru dia bangun. Bangun. Baca Al-Ham. Baca Al-Ham. Rokok. Sujud. Baca At-Tahiyat. Tahiyat rekah. Imam tu pula baca tahiyat tu panjang tau. Kalau sorry tak boleh berhenti begini. Imam beri salam, dia beri salam. Tak payah lagi soal kat belakang tu pasal celah tu dang dia cover soal tu. Pasal dia pandai. Kalau tak pandai tak boleh. Nanti imam beri salam tu baru tambah soal lagi. Nak kena pandai juga orang ni. Pandai baca Fatihah rekah. At-tahiyatu lillah rekah dah. Salamun alaika nabi rekah dah. Tak tu. Itu dia rekah. Itu cara orang belajar fiqh, kitab besar-besar dia khabar gitu. Itu cara dia. Itu jelas. Kau ni. Ya. Ya. Bagi dah. Bagi dah. Bagi dah. Tapi hak ana beritahu tadi dah saya ikut dia. Dah saya ikut dia pasal dia pandai. Dan kita buat pun tak jadi sebab baca tahiyat ekah dia tak kerti kita tau. Baca tahiyat pendek itu ada dalam zaman Nabi. Tahiyat pendek ada. At-tahiyatu lillahi assalamualaikum tu ada. Lah kita ada. Tahiyat pendek. Itu cara. Dah solat kita ikut biasalah. Imam beri salam, kita bangun tambah rakaat lagi. Itu dia.
Wala yusannu al-iqtisaru ala arkani solat di rakaat kuliah fil waqti. Tiada disunatkan agar hanya melakukan rukun salah saja untuk maksud meletakkan rakaat-rakaat salah pada waktunya. Kalau kita semayang waktu tu luas, aja waktu muasak, waktu luas. Jadi hendaklah kita apa ni kata dia, jangan kita tak sunat, kita duduk buat hak wajib saja tu. Tambah tak sunat agak. Kalau hak luas, masa luas kan? Zuhur 3 jam lebih. Asar 3 jam, Isya tu 7 jam. Kita duduk baca hak wajib je, hak sunat-sunat tak ada dah tu. Misalnya kalau kita baca ni, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, Subhanallahil azim, masa sujud subhanallah. Itu dia. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Masa sujud, masa rakaat Allahumma laka sajadtu wa bika aslamtu. Banyak bacalah. Bacalah panjang, pasal waktu banyak. Itu cara dia. Itu cara dia. Dia gini. Mudah je. Ada satu perkara benda tu jangan tinggallah sembahyang. Jangan buang dia. Mudah anak-anak kabur ni. Dia bukan benda, perkara panggil. Benda, objek. Benda kasar. Apakah perkara yang bila kita sembahyang, jangan tinggal benda itu. Bukan benda ni. Jangan tinggal perkara itu. Tak boleh tinggal benda tu. Tak boleh tinggal perkara tu. Tak boleh tolak perkara tu. Kena ambil kira juga benda tu. Perkara tu. Benda apa? Perkara apa? Kalau tak ada benda ni, tak ada perkara ni, tak syok sembahyang kita tu. Kadang-kadang orang sembahyang tu kan takut. Dosa banyak sangat. Nak tebus dosa. Baca sunat-sunat banyak-banyak dah sembahyang. Sunat-sunat, sembahyang sunat banyak. Kadang-kadang dia gemar sangat tu, sampai tubuh dia kering. Ingat cerita ke Tuhan tu. Bukan dia kita pula. Ini berlaku. Ini berlaku. Ada orang itu, dia itu tarayyarat alwanuhum. Rupa dia tu jadi berubah. Jadi kuruh tubuh dia. Maka ditanya, mengapa kamu jadi kuruh ni? Dia kata, saya banyak dosa. Saya takut pada Allah. Satu. Oleh dah. Ni pula pasal apa kuruh ni? Saya takut api neraka. Ni pula pasal apa ni? Kuruh sangat ni? Saya cinta kepada syurga. Ramai orang hari ni gitu. Semayang aja nak tebus dosa. Semayang aja takut api neraka. Takut azab kubur. Tak apalah benda tu, tak apa. Lah tak apa. Semayang saja nak syurga. Tapi ada perkara tak boleh kita, mesti kita jangan tolak dia. Mesti ada pada kita dalam semayang. Perkara apa tu? Kalau tolak dah pakar segala-galanya. Siapa boleh jawab? Jangan takut lah. Ada perkara yang tak boleh kita tolak benda tu. Mesti ada. Kalau kita semayang takut ke neraka, seolah kita semayang kerana neraka. Neraka tu makhluk. Kalau semayang nak syurga, syurga tu makhluk. Perkara apa? Mudah je nak jawab tu. Perkara apa tu? Jangan tolak Tuhan dalam semayang. Yang buat Allah dalam semayang. Mesti ada juga dengan Allah kita dalam semayang tu. Baru namanya kita hamba Allah. Syurga neraka makhluk belaka tu kalau Tuhan buat. Ingat tak apa, tapi jangan kita buang Tuhan dalam semayang. Jangan buat Allah, ingat juga pada Allah. Biar tenang hati kita dengan Allah. Itu kita hendak semayang. Baru jadi molek. Juruh orang macam tu. Dalam semayang dia tolak Tuhan. Dan Tuhan tu anik fikir Tuhan. Itu. Ni tak takut.
takut azab kubur. Tak apa, takut azab kubur tak apa. Takut neraka, dosa. Takut nak ambil hutang orang. Tak apa tu. Nak ke syurga katakanlah. Tak apa, tapi yang buat Allah. Walaupun tak banyak, jangan buat Allah. Sebab dalam Allahu Akbar ada Allah. Nama dia. Allahu Akbar. Ini tidak. Sami Allah, ada Allah. Nama dia tu. Sujud. Nama tu menunjukkan hati kita tertarik pada dia. Tenang hati dengan dia. Rindu kasih sayang dengan dia. Sembah kita pada dia tu dan sujud tadi. Jangan buang Tuhan dalam sembahyang. Jangan tolak dia. Itu penting. Itu dia. Itu masuk bagi iman. Kerja iman. Orang buat ramal ni kerja Islam. Kerja Islam. Cerita tu ialah berlaku zaman Nabi. Berlaku macam ni. 3 bulan. Takut ke neraka? Ku kering. Nak ke syurga? Ku kering. Cinta ke syurga tadi. Nak anak bidadari dan sebagainya. Orang lelaki nak anak bidadari. Orang puan nak uldan makhaladum, pemuda pria tu. Dia ada 2 dalam Quran. Orang lelaki anak bidadari pelayan dia. Uldan makhaladum itu uldan ruhu ainin. Ruhu ain dia boleh perempuan jadi pelayan dia. Comel-comel cantik-cantik tu. Puang dia boleh uldan makhaladum, pemuda yang cantik-cantik, molek-molek, handsome pemuda tadi. Wildan mukhalladun, Tuhan kata dalam Quran, boleh pada orang puang yang tidak ada suami dia. Jadi orang ni dia nak pada ke syurga tak ada kan? Sampai lupa ke Tuhan. Orang ni nak takut ke neraka pasal lupa Tuhan. Itu mana dia buat Allah. Jangan. Biar kita jangan tinggal Tuhan dalam sembahyang. Nama dia tu. Nama Allah yang kembali pada diri dia. Nama Allah pada sifat dia. Nama Allah yang kembali pada buatan dia ni. Dia belakang ni. Lagi bumi ni. Tu kita nak. Bola hati kita sera dengan Allah. Dengan sendirinya. Syurga kita dapat, neraka kita tertolak. Pasal kita dengan Allah. Allah menjadikan segala-galanya. Syurga dia buat, neraka dia buat. Kita pun hamba dia. Itu mustahak dah semayang tu. Itu dia. Jadi sebab tu dia kata janganlah kita semayang tu memada dengan hak rukun saja. Kena sambah juga hak sunat dan semayang kita tu. Itu dia. Faraon cabang disunatkan supaya bersegera mengerjakan solat isyak sekalipun pada awal waktunya. Sunatkan supaya segera sembahyang isyak sekalipun pada waktu. Sembahyang isyak ni sunat walaupun pada awal waktu. Itu dia. Berdasarkan hadis perbuatan yang paling utama ialah solat pada awal waktunya. As-solatu li awali waktiha. Tak kira sembahyang isyak ke kena buat awal waktu. Sebab inilah Imam Syafi'i. Orang tanya Imam Syafi'i, Tok Guru, cuba Tok Guru terang kepada kami ni, manakah di ayat Quran menyuruh kita sembahyang pada awal waktu, sunat awal waktu. Afdal sembahyang sunat awal waktu, bukan wajib awal waktu. Sembahyang wajib ni ialah di akhir waktu, sakat telus sembahyang kita lah, waktu wajib ketika itu. Tapi nak kabuh waktu di mana? Ayat Quran mengatakan bila sembahyang sunat kita di awal waktu. Masa ambil Quran. Baca. Temung ayat tu. Dan surah Al-Baqarah. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu mengutamakan benda yang kebajikan. Semaya ke benda kebaikan kan? Utamakan benda depan. Itu punca menunjukkan bahawa ayat Quran mengatakan hendaklah kamu mula-mula buat kebajikan tu macam sembahyang, sedekah, utamakan dulu. Itu dia. Buat awal waktu. Itu maknanya hadis pun kata
sebaik amalan itu semayang itu awal waktu. Quran pun kata hendaklah kamu mula-mula berambil pada awal waktu. Maksud semayang. Itu cara dia. Tapi yang wajibnya ialah hak mana wajib itu? Semayang di akhir waktu tu. Sudah telus. Cuba tengok nota. Tengok nota tu. Nota tengok. Tengok. Kita ambil zuhur dulu. Mengenai waktu semayang 5 waktu. Satu waktu zuhur kita ambil. Awal zuhur ialah daripada gelincir matahari dari tengah langit. Dari tengah langit. Khattu wasatis sama. Semasa matahari di pertengahan langit pada pihak maghrib, pada pihak barat, pada yang nampak pada kita, atas kepala kita tu. Tanda gelincir matahari itu dari pertengahan langit, ada kalanya dengan sebab bertambah bayang suatu daripada bayang lambang, matahari kelihatan tengah langit. Cuba tengok zuhur, tengok jadual ni. Waktu zuhur, tengok. Ya, tengok jadual ni. Jadual ni, bulatan ni nak khabar bulatan alam kita, dunia kita bulat. Sekarang kita nak tahu waktu, kita ambil dulu belah timur. Baru senang. Di mana belah timur? Belah Noh. Belah Noh. Bila kita tahu sana belah timur, belah timur, nak tahu belah utara, kita bangun gini, agak gitu. Dia betul, straight. 180 darjah. Utara, selatan. Kalau tetang timur, barat. Itu dia. Kita ambil sebelah timur, belah Noh. Tengok dulu, tengok jadual dulu. Sebelah timur ada hak bulat tu. Hak bulat getar tu kan, bulat tu. Itu matahari. Matahari ni dia terbit atas garisan panjang ni, khatul istiwa ni. Dia tak terbit habis. Dia terbit separuh sikit terbit. Itu makna habislah waktu habislah waktu subuh. Bila jiting saja nampak aja matahari itu, piring dia hujung bulat tu, atas bulat tu macam ni. Dan gambar ni belah timur ni kan. Separuh bulatan ni nampak. Separuh tu naik atas langit dah, kaki langit. Bawah tu dalam bumi lagi. Ini dia panggil, bila saja matahari sampai ke peringkat sebahagian bulatan dia nampak di kaki langit itu, piring dia nampak sikit-sikit je. Nampak sikit lekuk dia tu. Itu berarti mula habislah waktu subuh. Batu hak bulat ni matahari ni. Matahari dia bergerak. Satu kali dia bergerak tu 1 darjah 4 minit. 2 darjah 8 minit. 3 degree 12 minit. Sampai 4 degree berapa minit? 5 degree 6 sampai ke 7 degree. 7 hak bulat-bulat 7 ni. 1 degree tu mana degree perjalanan matahari mana? Ini musim bumi kita ni. Daripada timur sampai ke barat, utara, selatan, ni musim. Ambil daripada matahari timur ni, matahari naik 4 minit 1 darjah, 8 minit 12 minit sampai ke 7 darjah 1 darjah 4 minit.
Waktu 7.28. Sampai pada 24 minit, kita nampak benar. Matahari terbit, kecang lalu. Kita set jam kita. Kosong. Tu. Ubah pukul 6. Bila matahari naik, pukul 6. Yang pukul 7. Pukul 6 ni maknanya 6 perjalanan matahari. Matahari naik pukul 6 pagi. Pukul 6 petang dia jatuh. Naik pukul 6. Sampai dia pukul 6 28 minit, itu dia panggil waktu isyraq. Waktu beliau kita sembahyang isyraq, sembahyang sunat isyraq nama dia. Sembahyang duha lepas dia tu. Itu cara dia. Jadual. Tengok lagi dia berjalan matahari. Jalan sampai ke nombor 90 darjah ni kan. Darjah ni matahari hak besar ni pula, di bulat tu, hak tengah tu betul-betul matahari kecil tu. Atas kepala kita tu, tetang atas kepala kita. Ini dia panggil matahari dia betul-betul atas kepala kita. Tak kanan, tak kiri, terbang, tak kedua, atas kepala kita betul-betul. Masa itu tak masuk lagi zuhur. Bila matahari beredar sikit hak bulat yang kedua ni, hak besar tu. Dia beredar daripada ni 90 ni, kaki panjang ni, dia beredar daripada 90 ni. Lebih kurang 1 minit. Sikit masa. Bayang matahari ni dia gelici. Dia gelici tengah langit dia gitu. Kosong dah tu, kosong. Kosong tu, atas kepala kita betul-betul matahari tu. Bertentang kepala kita. Duduk atas tu, butir sekejap. Duduk situ, duduk matahari duduk situ. Dia kesok sikit. Bayang kita kesok bertimur. Itu mula masuk waktu zuhur. Gitu dia. Boleh faham tu. Matahari berjalan lagi. Jalan sampai ke 135 darjah tu kan. Dia tengok. Ada sini tungkat istiwa tu. Tingkat istiwa maknanya kita pacang kayu begitu, macam gini pacang kayu situ. Pacang kayu sini, ni kayu. Dari sini. Matahari cahaya dia pukul sini. Jadi bayang sini ada. Panjang ni tukar istiwa ni, tukar terpacang tu, panjang dia sekaki. Bayang sekaki juga sampai. Itu dia panggil bayang rambang di sini. Rembang ni. Bila matahari kesok sikit, bayang lebih sikit sini. Itu mula masuk asar. Kemudian matahari berjalan lagi. Beredar sampai ke barat. Matahari pun jatuh. Jatuh ni maknanya tergelang, terbenang di barat tu. Tergenang sungguh tak nampak pula tang dia. Itu mula masuk waktu maghrib. Sebab tu anak ubur bawah kawasan Khatulistiwa nak bawah garis dia ubur. Bawah garis ni maknanya dia tergelang di bawah bumi. Terbenang di ufuk barat tu. Jadi cahaya itu di luar ni kat atas. Bila matahari jatuh di bawah di ufuk langit sebelah barat sana, itu mula masuk waktu maghrib. Bila matahari jatuh sini, cahaya dia ada terbit ke atas, naik ke atas. Cahaya dia pula kau lama kau habis sebab matahari kau berjalan. Akhir sekali habis cahaya matahari itu, gelap-gelemak jadi. Itu mula masuk waktu isyak. Gelap dah tu. Tak nampak cahaya, gelap. Matahari berjalan lagi. Berjalan sampai tengah malam. Awal malam, tengah malam sampai sebelum matahari naik. Sebelum matahari naik. Pada masa itu matahari berada
dalam lebih kurang 20 darjah. Eh 20 darjah apa ni? 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit. Mana sebelum terbit matahari, masa sebelum terbit apa ni matahari tu sejam 20 minit, masa itu dipanggil waktu subuh. Bila matahari nampak sikit je di sebelah ufuk timur, habislah waktu subuh. Jadi waktu isyraq baru. Isyraq pula kita sunat isyraq. Itu dia. Tengok tu Jadi tempoh waktu subuh ialah 20 kali 4 darjah. 4 kali 2, 8. 8, 6, 1 jam 20 minit. Maknanya waktu subuh kita boleh buat ialah masa subuh tu, maka masa dia 1 jam 20 minit. Itu masa waktu subuh. Senang aja. Waktu subuh kita dapat camkan dia lebih kurang 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit. Itu betul lah 20 darjah. 1 jam 20 minit. Lepas 1 jam 20 minit baru naik tari nampak merah tu. Itu waktu syuruk panggil, waktu isyraq, boleh kita sembahyang sunat isyraq tu. Lepas daripada itu lebih kurang 7 darjah 28 minit, waktu tu hal pula. Sampailah matahari tengah langit, gelincir matahari, masuk waktu zuhur pula. Atau begitu keliling je. Itu perjalanan matahari dan saya semalam 360 darjah. 1 darjah bersama dengan 4 minit. Kalau kira, cuba kali 1 darjah 1 darjah 4 minit. Cukup tidak? Jumlah dia 24 jam tu. Memang cukup 24 jam. 360 jam memang dapat. Ada tally situ. Di musim 360 jam tu bersamaan dengan 24 jam. 360 jam kali dengan minit 4 minit. Lepas tu bagi ni 12 jam. Memang boleh. Boleh. 260 jam sama 24 jam saya semalam. Ataupun 12 siang 12 malam. Itu cara dia. Jadi dengan kaedah ni kita boleh guna bayang matahari. Masa mana tu? Yang tepatnya dah bulan 4, bulan April. Bulan depan ni boleh tengok selalu. Matahari tak pada kita. Nanti bulan 4 ni, 19 hari bulan 4 ni, matahari tak pada kita. Boleh selalu kita ukur. Betul-betul tak pada kita. Kita tengok bayang tak ada. Bayang kita tak ada. Datang tak pada kita. Tak ada bayang kita. Bayang kita dalam diri kita. Tenggelam bayang kita tu, jadi kita dah. Tak ada nampak bayang. Bayang kita tak sini. Tak ada. Depan tidak. Belakang tidak. Selatan tidak. Kerana matahari betul-betul 90 darjah atas kepala kita. Itu waktu rembang ni panggil. Masih tak boleh sembahyang sunat tu. Bila matahari gelicir sikit, apa nampak dulu. Itu masuk awal waktu zuhur. Itu cara dia. Itu jelas tu. Kemudian cuba tengok ni pula. Kita ambil sembahyang zuhur dulu. Bahagian sembahyang zuhur. Tengok. Waktu fadilat yang banyak kelebihannya ialah awal waktu. Kita kena sembahyang zuhur di awal waktu. Nak dapatkan fadilat banyak. Macam kita sembahyang jemaah juga. Kalau kita nak dapat sembahyang fadilat banyak di masjid, pergi awal belakang imam, dapat uta. Akhir sekali kita pergi akhir dapat telur je. Dah ahli Nabi lah. Awal tu dapat pahala. Pahala benda. Pahala benda ni, benda atas akhirat, atas dunia ni, dia jadi pahala akhirat. Keendah akhirat pula kita dapat. Apa benda yang kita buat atas dunia ni, dia jadi akhirat benda-benda. Misalnya kita bela seekor burung.
kita beri makan dia, beri minum ke dia. Kemudian kita boleh bernikmat dengan suara dia, lawa suara dia, kita bernikmat tu. Kalau kita boleh burung, kita tak beri makan, kita dosa besar. Di sini beza dengan ulama fiqh dengan ilmu tasawuf. Fiqh lain, tasawuf lain. Tapi matlamat sama je. Kalau kita ikut ilmu fiqh, kita boleh burung dalam sarang untuk kita mendengar suara merdunya. Sedap suara burung kan? Itu dia. Syaratnya kita kena ta'ahud, kena jaga dia. Makan dia, minum dia, kesihatan dia kena jaga. Boleh, harus, kata ulama fiqh. Faham tu? Nanti dulu. Faham balik tu. Ulama fiqh kata kita boleh burung untuk kita bernikmat, berlazat-lazat dengan berlemak-lemak dengan bunyi suara dia, rindu. Suara dia yang merindu tu menyebabkan kita rasa terpesona dengan suara dia. Dia begitu enak, manis. Boleh, syarat kena cukup makan. Sah. Itu ulama fiqh. Ulama tasawuf ni pula, ulama tasawuf nak beza ni. Ulama tasawuf satu masa orang beri kepada orang soleh seekor burung. Orang soleh, orang tasawuf lah, dia orang soleh. Orang tasawuf dia orang soleh, beri seekor burung. Jadi orang soleh tadi dia buh burung dalam tu, dalam sangkar tu. Bulan ni. Macam orang fiqh juga. Bila dia buh burung dalam sangkar tadi, burung bertanya dia. Sebab Tok Wali dia boleh bercakap dengan suara burung. Burung kata, "Tuan, mengapa tuan pergi kurung saya dalam sangkar ni? Tuan lepas. Tuan boleh berzikir, bertasbih pada Allah. Saya tak boleh. Tuan, tahan saya dalam sangkar. Lepaskan saya. Biar saya dapat peluang berzikir sama tuan." Orang saya tengok, lepas. Kata burung, ya, itulah. Saya nak biar saya bebas. Supaya saya dapat berkawan dengan kamu. Kata burung. Berkawan. Jadi burung berjanjilah. Dia kata, di mana saja saya ikut tuan. Di mana orang Saudi tadi makan, burung pergi sama, makan sama. Burung tidur dekat dengan dia. Bila tuang dia tadi, orang Saudi tadi mati, burung ni dia melepaskan diri dia atas kubur. Golek. Sayang ni mati ni. Tuan ni mati ke diri. Sahabat-sahabat dia pun sebab tananglah kubur. Datanglah mimpi kepada sahabat dia tu, "Tuan, bagaimana nasib tuan dalam kubur ni?" "Weh, rahmatnya saya. Rahmat saya." Orang soleh kata dalam kubur dia. Orang kawan dia mimpi atas dunia ni, rahmatnya saya. "Mengapa tuan mesti rahmat tu?" "Rahmat saya kesian ke burung. Saya lepaskan burung bebas curi makan dia. Rahmat burung tu, saya lepaskan dia. Kalau saya sarangkan dia tu, susah kat dia tu. Dia nak beranak pinak juga dan sebagainya." Itu beza. Orang tasawuf dia tambah nyaksa. Orang fiqh dia kata apa, asal kita makan. Hak mana kita nak pilih? Cuba jawab. Hak molek orang mana? Kita ada banyak pilihan. Satu benda tu ada hak molek, ada hak lebih molek. Selagi ada benda yang huduh dan ada benda yang paling huduh. Hak mana kita nak pilih? Itu nak tunjukkan kita cerdik. Nak duduk kita nak ukur orang tu cerdik tak cerdik. Kita buat ujian ke dia. Nak mana? Nak hak molek ke nak lebih molek? Kalau nak molek tak apa, belilah burung tu. Molek. Nak lebih molek tu lepas burung dah. Lebih molek kan? Dia nak bebas juga. Katakanlah kalau kita jadi burung, tak selesa kita kan?
Dah apa lagi? Hak molek. Kalau ada bertemu antara hak molek dengan hak tak molek, hak molek dan lebih molek, kita ambil hak lebih molek. Nak ambil molek boleh juga pasal dia molek. Kita ambil lebih molek. Lepaslah burung tu. Kalau hak jahat, buang habis. Hak jahat buang belaka. Burung tu orang cerdik. Kita tak nampak tu. Itulah. Cerita bersabit ni Syekh Junaid Baghdadi. Itu benda ni. Dengan seekor burung. Itu dia. Maknanya disiplin tasawuf akhlak. Disiplin fiqh ni syariat, undang-undang. Itu dia. Jadi kita ambil belaka. Kalau hak fiqh kata sunat kita ambil. Hak makruh tu jangan ambil. Ambil hak sunat. Ikut fiqh khilaf juga. Kalau tasawuf ni dia nak molek semua. Itu cara dia. Jadi semayang juga. Kita ambil hak molek. Kalau boleh lah semayang waktu. Tapi kalau buat kediang boleh. Tak apa. Kerana kita semayang waktu juga tapi akhir sikit dah. Itu makruh saja. Bukanlah haram. Itu dia. Itu contoh dia. Yang kedua, waktu haruh. Waktu haruh ni iaitu hingga teluh qada semayang. Waktu haruh ni start dia masuk waktu zuhur, awal zuhur, tengah zuhur, nak habis zuhur, dekat zuhur nak habis. Boleh lagi. Asalkan teluh semayang pada akhir itu rakaat waktu zuhur. Itu harus. Ini beri peluang pada kita, pada orang banyak kerja. Masa mana? Masa kena kendara, masa kematian. Sebab tak ada luang kita nak tinggal, nak raya orang dan sebagainya. Kita kena niat, kita kena ada niatlah hati nak takhirkan sembahyang di akhir waktu, bukan luar waktu, di akhir waktu tu. Kalau tidak niat kita, mati kita, dosa kita. Tak ada niat nak sembahyang akhir. Dia kalau kita nak niat sembahyang akhir waktu, kerana ada urusan, kena ada niat. Misalnya pada waktu tu sibuk sungguh orang mati, maklum situlah. Kita jadi wali pula, cari tu, cari ni, cari duit dan sebagainya. Dia tak pegang kita. Kita kena niat nanti nak semayang lewat akhir waktu. Tapi biarlah cukup 4 rakaat. Boleh begitu. Harus jawabnya. Jadi hukum fiqh ni baiknya dia buat hukum tu ada perkembangan dia. Hak baik sekali, hak terpuji. Hak kurang sikit, hak lepas, hak fee tak ada. Tak ada hak fee tu. Dia boleh pas, puji, distinction ni, cemerlang, over excellent. Fiqh ni begitu. Ada hak molek, lebih molek, ada hak makruh tu. Hak haram tak ada fiqh. Itu cara dia. Jadi kita ambil harus dalam keadaan tertentu, bukan selalu dalam keadaan yang tertentu masa kita banyak urusan. Yang ketiga, waktu haram. Jaga baik ni waktu zuhur ni, iaitu waktu qada tidak teluh sembahyang fardu. Kita sembahyang zuhur tu tak ada habis rakaat, dan rakaat sembahyang zuhur masuk waktu asar, haram. Kerana kita buat tu sengeleng, sengaja, percung buat begitu tu. Bukan kerana uzur, bukan kerana sakit. Sengaja sengeleng buat. Sehingga kita larat sebagai sembahyang tu dalam waktu lain. Yang ketiga ni waktu haram, iaitulah akhir waktu qada tidak teluh sembahyang fardu zuhur. Dinamakan waktu haram kerana haram mentakhirkan sembahyang hingga waktu itu. Waktu mana? Waktu habis waktu sembahyang kita tak buat lagi. Ataupun separuh kita buat, separuh lagi masuk waktu lain. Tidak jatuh sembahyang fardu zuhur itu dalam waktu itu, tapi masuk waktu lain dah. Dengan sengaja, dengan seleng ni. Kalau kena uzur tak apa. Orang uzur macam mana orang uzur? Orang dedas, orang demam,
Yang dia boleh jamak semayang tu, Zuhur tu dia demam sungguh tu. Ketok. Sejuk kaki tu. Dia boleh jamak zuhur tu waktu asar sekarang. Walaupun dia tak musafir, boleh jamak, tak apa. Tak risaulah, boleh jamak. Sebab Nabi sendiri dia sebut dalam hadis dia tu, Nabi SAW dia ada satu ketika Nabi tu dia semayang jamak bukan kosong ni. Dalam negeri lah, dia tak musafir. Min khawfin bukan kerana semayang takut, wala mataurin bukan kerana hujang, wala maradin bukan kerana sakit. Tapi kan hajat yang berlaku jarang sekali berlaku. Ini hajat. Boleh. Demam kau sangat boleh. Demam ni katalah kita bekah, kita ni pun ada, kita ni. Ini ada insya-Allah. Demam. Kita demam, duduk di kampung kita ni, dua Terengganu demam. Lepas kita ngaji sekarang dah pukul 1 tu, dah masuk waktu zuhur tu, pukul 2, 3 tu, demam. Tak apa. Kita niat jamak zuhur waktu asar kan. Boleh. Dalam ni ada. Cari ada bab semua sapi, ada sangat. Tak akhir lah. Sebenarnya tak akhir lah. Pak-pak lah ni ya. Hak dia. Hak sakit ni kalau demam tak boleh bangun, kalau buat tak ada khusyuk. Nak khusyuk macam mana je? Sakit kepala tau. Kalau anda dok sakit kepala ni tak ada khusyuk. Kata ulama fiqh, bila hilang khusyuk nak semayang tu, itu benda uzur. Kita boleh jamah. Tapi malam ya'taddabi, jangan buat adab macam tu semua. Tak tu. Jangan ambil kemudahan, sikit-sikit jamak. Sikit-sikit ipung. Nak orang tu ada hajat kan? Ada hajat kan sekali je. Kalau sikit-sikit ada hajat sikit-sikit, jamak juga tak boleh. Kalau sakit boleh. Sakit pun boleh. Akan datang kita belajar dah. Boleh. Kerana sakit. Kerana hajat tak boleh buat selalu, jangan sekali je. Macam kerana orang mati, kerana kenduri, buat jangan sekali je. Jangan sekali boleh buat. Jangan buat selalu begitu, jangan sekali boleh. Tu dia. Bila hajat tu mendatang, tiba-tiba mustok ni, suruh ni nak habis ni. Hubung tak seorang. Insya-Allah boleh lah. Ada kita bahas akan datang. Itu guna apa ni? Kita belajar fiqh secara lebih sistematik dan lebih tinggi sikit pengajian kita. Yang keempat, waktu darurah. Waktu terpaksa ni. Bila hilang manik, padahal tinggal kada tabul akhiran lagi. Waktu darurah ni kita katalah kita uzur demam. Lepas tu segar. Ada waktu lagi ya. Kita buatlah tu. Tu dia. Ataupun orang puan datang bulan kan. Begitu lah. Haid dia tu. Akhir waktu dah keluar dia semayang. Dia kena semayang. Yang ke-5, uzur seperti orang musafir. Orang musafir dia boleh semayang zuhur dan waktu asar tau. Boleh. Orang musafir dia semayang zuhur waktu asar, dia boleh jamak semayang zuhur tu waktu asar. Bukan saja jamak, tapi dia boleh qasar pula. Mula-mula kalau dia nak ubuh semayang zuhur waktu asar, sangat mudah. Tak payah kita ingat syarat apa-apa. Katakanlah ni sekarang waktu zuhur. Kita nak semayang waktu asar. Syaratnya saja. Kita niat dalam waktu zuhur ni, aku nak semayang zuhur ni hipun dalam waktu asar. Itu saja niat. Semayang ya. Bila masa asar sekarang, kita nak semayang zuhur dulu pun tak apa, qasar. Asar dulu pun tak apa, qasar. Lepas tu zuhur qiyam.
Makna jamak takhir tu dia liberal. Tak banyak condition dia. Tak banyak syarat dia. Mudah je. Tapi kalau jamak takdim complicated sikit. Pasal apa? Kalau nak jamak takdim asal nak waktu zuhur. Nah, asal waktu zuhur kena apa ni? Kena niat jamak dalam waktu zuhur. Kena sembahyang zuhur dulu. Dan jarak antara zuhur dengan asar dan sembahyang tu jangan sembahyang sunat. Biar dia tertib, biar dia mualak situ pula. Banyak kerenah-kerenahnya. Sebab itu kalau kita ada peluang pilih jamak takhir lah tidak banyak mengikatkan kita. Kita masuk waktu zuhur tu, masuk waktu zuhur dulu lah. Kita niat, aku nak sembahyang zuhur jamak takhir. Sudah. Bila masuk waktu asar, Allahu Akbar, aku semata zuhur kat Allah Ta'ala. Tak ada taktik apa-apa, tak ada mualak. Sengaja ke dia, sembahyang asar pula 2 rakaat. Ataupun asar dulu 2 rakaat. Lepas tu pergi minum air di kedai tu. Lepas tu buat zuhur pula. Tak apa. Jadi jamak takhir adalah suatu kaedah yang cukup meringankan kita kalau kita tahu. Cukup senang. Sebab itu kalau kita pergi musafir di Kuala Lumpur dengan kapal terbang senang je, dengan kereta apa bas ke, jamak takhir rumah sampai Kuala Lumpur boleh sembahyang sekat. Sebab jamak takhir itu lebih simple daripada kita. Senang je. Dan perjalanan tu ingatlah siapa di Kuantan nak sembahyang zuhur untuk asar sekarang lah nanti kita. Apa ke Kuala Lumpur tu, siapa mana kita sembahyang lah. Sembahyang zuhur dulu ke 2 rakaat atau asar dulu ke, lepas tu ke diam. Hak tengah tu nak sunat pun tak apa-apa. Pasal dia tak mesti jarak ada antara zuhur dan asar tu, tak payah jarak. Jarak tu mana tak apa mana senggang tu. Jamak takdim lain, zuhur dulu nak. Habis zuhur, asar dulu. Dia tu. Lepas zuhur Allah Akbar, zuhur 2 rakaat. Sembahyang asar pula 2 rakaat. Sembahyang sunat zuhur, ubur belakang asar. Sunat qabliyah zuhur, ubur belakang asar. Sunat ba'diyah zuhur, ubur belakang asar. Tu jamak takdim. Jamak takdim buat dulu kan, asar bolong tu zuhur. Sembahyang zuhur dulu. Allahu Akbar. Sembahyang 2 rakaat zuhur. Lepas tu bisalam bangun Allahu Akbar, aku sembahyang zuhur asar jamak. Sembahyang sunat zuhur tu aku ubur belakang asar. Ubur belakang. Gitu benar tu complicated tau. Itu cara dia. Tapi insya-Allah tak apalah, kita bincang akan datang. Itu waktu zuhur makna boleh kita sembahyang musafir. Jamak takhir ya. Okay. Keenam, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni boleh dipilih. Waktu boleh. Waktu ikhtiar ni waktu start daripada awal waktu masuk perabang tu sampai belum waktu asar, pilih nak ambil depan ke, tengah ke, belakang ke, jangan masuk waktu lain lah. Itu waktu tu option. Kita nak choice, nak option apa? Buat dulu ke lagi bagus, buat akhir ke mesti. Pasal masa akhir tu wajib kita buat. Itu dia. Kena waktu jawab, yakni waktu harus, waktu ikhtiar. Harus dibolehkan atau waktu pilihan. Masa dia sepanjang masa waktu semayang. Start daripada masuk waktu zuhur sampai akhir zuhur, belum masuk asar. Boleh pilih. Nak buat pukul berapa? Pukul 2 ke, pukul 3 ke. Tapi jangan kita buat larat masuk waktu lain. Waktu jawab ni maknanya dia boleh pilihan kita. Boleh pilih. Itu cara dia. Soalan. Bilakah waktu wajib ditunaikan bilakah waktu wajib ditunaikan solat fardu zuhur itu? Masa manakah wajib semayang? Tak wajib semayang, dosa besar kita tu. Bukan kerana uzur apa-apa.
Sengaja dia buat juga tu. Bukan kerana uzur, bukan sakit, bukan kita pitang, bukan kita ada halangan-halangan dan sebagainya. Waktu mana kau dan waktu zuhur tadi, asar, maghrib dan sebagainya, wajib kita buat juga semayang tu dalam waktu tu. Masa mana? Masa mana? Cuba. Masa mana? Ya je? Ha? Dah awal tu ada padilah. Wajib. Ya? 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 Tak dengar gani je ni dia ada? Ya? Wajib kita buat sembahyang zuhur tu macam mana? Belum masuk waktu asar. Ada sikit tambah sikit. Belum masuk waktu asar. Betul dah. Tambah sikit. Ya? Guna lain? Tu. Belum waktu asar, yakni teluh. Semayang tu belum masuk waktu asar. Haji pun betul, Haji Alim pun betul. Share tu Itu belaka. Itu dia. Kalau tak teluh, mana ada sebab dia jatuh sakit. Itu tak apalah, dia maafkan. Dia boleh qada lah. Tak tu? Baik. Satu lagi. Macam mana kita nak ukur? Orang tu boleh semayang nama semayang tunai. Orang tu semayang nama dia semayang qada. Macam mana kita nak ukur? Ikut hadis Nabi. Dulu dikata kalau kita boleh serahkan dalam semayang waktu tu semayang tunai lah. Kalau tak boleh serahkan apa, nama semayang qada, semayang tunai, semayang qada lah ni lah. Kita apalah tu, itu jelas tu. Tu. Ada soalan? Ada soalan? Ada orang sebuah takir cikgu tu ada panggil tak? Tak. Ada duit tinggal rumah tak kita ingat. Ni boleh faham tak ni? Betul ni boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Boleh dah. Ini hak separuh atas ni bumi kita ni. Separuh atas dia bola atas ni hak lekuk atas ni separuh bumi kita ni. Langit kita atas tu. Ni bawah bumi kita ni. Kita bagi 360 darjah ni. 360 darjah ni. Kena perhati balik-balik tak apalah ni. Waktu istiwa ni, waktu kecil matahari ni. Wallahu a'lam.